Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, dengan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, dapat kita terus menghela nafas, dapat tangan kita terus bergerak, dapat akal kita terus berfikir, mata kita terus melihat, telinga terus mendengar. Mudah-mudahan dengan segala pinjaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi satu aset bagi kita untuk mendapatkan matlamat yang satu, iaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya nama ana lah, kita kenalkan dirilah dulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi nama ana Muhammad Arif. Alhamdulillah kita dijemputlah dari Darul Hafizin. Darul Hafizin, satu sekolah tahfiz integrasi di Datuk Kramat. Dan hari ini ana bersama pengasas Darul Hafizin sendiri, iaitu Tuan Haji Aznan Ismail di belakang sana, yang mana sekolah yang kita tubuhkan alhamdulillah dah pun menuju kepada sekolah menengah, yang mana kita bermatlamatkan untuk melahirkan hamalatul Quran, iaitu insan-insan yang memegang Al-Quran, dapat membaca, menghafaz, juga mengamalkan, serta menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup mereka. Dan pelajar-pelajar kita ini alhamdulillah sehingga hari ini mencapai seramai 131 orang. Dan mereka ni alhamdulillah Allah Subhanahu taala berikan barakah dan rahmat ke atas mereka. Samping belajar Al-Quran, mereka juga belajar akademik, belajar juga agama. Mudah-mudahan generasi ini yang kita nak lahirkan ini perlu ada sokongan daripada tuan-tuan puan sekalian. Mudah-mudahan menjadi realiti untuk kita kembalikan generasi Al-Quran yang dahulunya umat Islam dalam keadaan gemilang. Kita tahu dahulu umat Islam gemilang, dan kemudian kita nak kembalikan balik generasi ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan mengeratkan silaturahim antara kita dalam usaha perjuangan kita untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hadirin dan hadirat, alhamdulillah, rasanya ini pertama kali ada di sini, dan alhamdulillah Allah beri kita segala rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menyebut satu kalimah yang selalu kita sebut. Kalimah ini iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahsia daripada di sebalik kalimah ini yang disebutkan? Ada dua nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita untuk menyebut dalam setiap tindakan kita bismillah, dengan nama Allah. Bahkan Nabi SAW diutuskan. Nabi ini diutuskan pada satu kaum yang mana pada ketika itu kerajaan Rom, Parsi, kerajaan yang sangat besar. Tetapi kerajaan ini tak mau ambil pun, tak mau menguasai pun Mekah. Sebab apa? Kerana terlalu gelap. Masalah kaum di situ terlalu teruk. Jadi mereka pun tak mau menguasai tempat tersebut, kerana katanya akan merosakkan, membinasakan kaum mereka. Akan tetapi Nabi SAW diutuskan pada ketika kegelapan, dan Nabi ini membawa minal zulumati ilan nur. Nabi ini membawa daripada kegelapan kepada nur. Melalui apa, tuan-tuan? Melalui ilmu. Dan Nabi SAW apabila dilantik menjadi Rasul, wahyu pertama yang turun ke Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Nabi disuruh baca. Nabi ni kita tahu tuan, dia ummi. Dia tidak boleh baca, dia tidak boleh juga menulis. Akan tetapi kalimah pertama dan wahyu pertama turun ke Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, dan disambung bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu Iqra, bacalah, pelajarilah, belajarlah. Allah suruh kita baca. Jadi kemudian disambung dengan
Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebab tu tuan-tuan, kita ajar anak-anak kita, apa saja dibuat mesti mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia sangat penting untuk menggabungkan antara apa yang kita buat, apa yang kita tuntut, apa yang misalnya ilmu, apa yang kita lakukan setiap hari, ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, Allah telah memberikan kita satu connection. Dalam kehidupan seharian, kita fikir kita buat kerja, hampir 80% masa kita guna untuk kerja. Selebihnya untuk ibadah yang asas. Yang selebihnya, macam mana nak jadikan kerja sebagai ibadah yang umum, macam mana nak jadikan kehidupan kita penuh dengan ibadah, iaitu kita menggabungkan semua perkara yang kita lakukan selagi mana ia halal, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Duduk, bangun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah kata, orang yang betul-betul dekat dengan Allah, mereka ini ketika mereka bangun, ketika mereka duduk, ketika mereka di atas lambung mereka, itu tengah baring, mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala itu, Ar-Rahmannya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurahnya Allah, semua makhluk dapat, Islam ke tidak Islam ke. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dikisahkan satu ketika bagaimana Allah nak beritahu Rahmannya Allah ini. Allah kata, kamu pergi kepada satu bukit, kemudian ada satu batu yang besar, kamu ketuk batu itu dengan tongkat kamu. Bila diketuk, Nabi Musa ketuk tongkat dengan tongkatnya, batu itu terbelah, kemudian ada batu lagi dalam tu. Dia ketuk lagi, terbelah, ada batu lagi dalam tu. Sehinggalah paling kecil dia ketuk, kemudian ada seekor ulat dalam tu. Kemudian ulat ni di mulutnya ada sekeping daun. Mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Nabi Musa alaihissalam bahawa rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala, hatta ulat duduk pun batu pun Allah Subhanahu Wa Taala jaga rezeki dia. Apatah lagi kita yang diutuskan sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebihlah lagi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga rezeki kita. Tetapi Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah berikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang terpilih. Alhamdulillah, tahniah tuan-tuan. Bila saya masuk surau, saya tengok orang baca Quran. Saya masuk dalam ni juga ramai orang berkumpul. Masya Allah. Ini satu tanda yang baik, bermakna Allah sayang pada kita. Nak gerakkan hati, hati yang bergerak tu bukan datang dari siapa, tapi daripada Allah Subhanahu Taala. Rasa nak datang surau, rasa nak datang masjid, rasa nak dekat dengan tempat Allah Subhanahu Taala, nak bantu agama Allah, maka itulah dia, orang-orang yang diberi hidayah dan dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Taala. Bersyukur kita sebab kita ada Islam, kita ada iman. Mudah-mudahan sebagaimana kita baca dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita doa setiap kali, kurang-kurang 17 kali setiap hari. Itu paling kurang. Semua sunat lagi dan sebagainya, maka lebih daripada itu. Apa yang kita nak? Kita nak Allah Subhanahu Taala kekalkan iman dalam hati kita. Tunjukkan kita jalan yang lurus. Tunjukkan isteri, anak-anak kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala menghimpunkan kita kembali di jannah nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, kita terasa sekarang ni masa makin singkat. Dulu masa mungkin tahun 90-an mungkin rasa, tapi sekarang lebih rasa lagi, lebih cepat masa tu. Tahu-tahu duduk dah pukul 1, tahu-tahu duduk dah pukul 5, siap nak balik dah. Cepat masa berlalu. Hal ini sebenarnya diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mensabdakan satu hadis, kalau tuan-tuan buka dalam buku Aqidatul Muslim karangan Muhammad Al-Ghazali, kita boleh tengok dalam matan Arba'in An-Nawawi. Nabi SAW beritahu, la taqumus sa'ah. Nabi kata, tidak akan berdirinya ataupun tidak akan berlakunya as-sa'ah. As-sa'ah ni apa tu? Hari akhirat. Dan Nabi sambung, hatta yataqarabuz zaman, apabila melainkan apabila dekatnya zaman. Rasa cepat dia. Bila terasa cepat tu sebenarnya Nabi dah sabda sebelum ni. Dan Nabi SAW sambung, fatakunus sanah kasyahr. Nabi kata
Setahun rasa macam sebulan, Nabi kata. Kemudian wasyahru kal jumu'ah, sebulan rasa macam satu Jumaat, seminggu. Kemudian Nabi sambung lagi wal jumu'ah kal yaum, seminggu rasa macam sehari. Kemudian wal yaum kas sa'ah, dan sehari rasa macam 1 jam. Wasa'atu kadarmati minan nar. Nabi kata dan 1 jam rasa macam sekali nyalaan api. Masa sekejap sangat tuan-tuan. Allah. Jadi masa kita ni dah makin hampir. Kita tak tahu bila. Masa zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kata bila sahabat tanya bila dia hari kiamat, Rasulullah kata, manalah aku tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ini memang dia jelaskan surah Luqman. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Tak ada orang tahu ilmu ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa dia? Allah saja yang tahu ilmu sa'ah, bila berlakunya hari kiamat. Dan Allah SWT beritahu wa yunazzilul ghaith, bila turunnya hujan, itu pun Allah SWT, hanya ilmu Allah SWT. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah kata Allah saja yang tahu bila berlakunya apa yang berlaku dalam rahim ibu. Jadi itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu bahawa masa itu adalah waktu itu adalah milik Allah SWT. Allah saya tahu bila akhirnya. Jadi tuan-tuan, dalam zaman yang penuh dengan cabaran ini, kita ibaratkan sekarang ni masa kita tengok banyak ada fitnah kat umat Islam. Kita tengok apa yang berlaku di Yaman, di Syria dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini semua adalah satu cabaran bagi umat Islam sekarang ni. Bahkan kita sendiri. Sebab tu kita selalu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan kita jalan yang lurus, tunjukkan anak-anak kita, berikan hidayah berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok sekarang ni macam ada satu sungai, sungai sangat deras. Sungai ni deras sangat. Kemudian apabila kita nak lintas sungai ini, kita perlukan tali. Jadi tali itu kita ikat, kemudian kita pegang tali tersebut, masuk ke dalam sungai, baru kita boleh seberang belah sana. Jadi bila dapat seberang sebelah sana hanya dengan ada tali. Tapi ramai orang lupa nak ikat tali tu. Dia lupa nak ikat tali, terjun saja dalam sungai, maka dia hanyut dengan sungai-sungai. Tetapi orang yang mengikat tali ini, apa dia tali ini? Adalah Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW telah memberikan sunnah-sunnah dia. Telah menunjukkan cara dan kaedah untuk menyeberang sungai tersebut. Nabi dah tunjuk dah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena ikut saja. Tapi ramai orang melepaskan tali, ramai orang melepaskan Al-Quran. Jadi sayang, apabila lepaskan Quran, maka tak ada lagi tempat kita nak paut. Sebab tu penting Al-Quran ini sebagai satu panduan kita, sebagai satu zalikal kitabu la raiba fi. Tak ada lagi kitab yang boleh kita yakin mereka Al-Quran. Orang kata tak ada keraguan pada Quran. Kitab-kitab samawi lain habis dah. Kita tahu ada Taurat, Zabur dan sebagainya, tapi Al-Quran ni Allah pelihara. Sebab apa? Kita tengok Injil tak ada dah. Old Testament ada pula yang baru pula, bercanggah-canggah dan sebagainya. Tetapi Al-Quran terpelihara. Sebab apa? Allah janji. Allah janji dalam Quran, Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata kami yang turunkan az-zikr. Mufassirin kata az-zikr ini adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami jugalah yang memeliharanya. Jadi Al-Quran adalah satu benda yang sangat penting. Kita cek balik diri kita. Berapa banyak kali kita baca Al-Quran sekarang? Kita cek balik anak-anak kita. Adakah mereka, hidup mereka baca Quran? Adakah mereka tahu baca Quran? Kita cek balik isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang dekat dengan kita.
Adakah mereka dekat dengan Quran? Sebab kita sangat penting dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini. Zaman yang penuh dengan cabaran. Kita tak nampak cabaran. Kita nampak negara lain diserang macam Palestin. Palestin dah kena serang, kena bom dan sebagainya. Tapi orang-orang ni kita tengok relax je kan. Kalau kita dengar bunyi bom sekali agak macam mana rupa. Tapi Allah SWT beritahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata tidak aku turunkan ujian melainkan orang tu cukup untuk ujian, sesuai dengan ujian. Maka kita tuan-tuan, kita ni sophisticated sikit. Alhamdulillah Allah bagi kita, kita ada ramai orang berilmu, dan Allah SWT turun ujian dalam keadaan yang sangat sebenarnya dahsyat di Malaysia. Kita mungkin tak perasan. Di sana bom kita tahu, dibunuh dan sebagainya. Ini umat Islam kena ujian begitu. Kita doa mudah-mudahan Allah pelihara mereka. Tapi kita juga jangan lupa doa diri kita. Allah pelihara daripada fitnah-fitnah begini. Jadi tak ada cara lain melainkan kita ajar diri kita, kita bawa anak-anak kita semua keluarga untuk dekat dengan Al-Quran. Bila kita tahu baca Alhamdulillah, kita kena faham Al-Quran. Bila tahu faham Al-Quran, kita cuba menghayati Al-Quran. Kita Al-Quran bukan macam buku biasa. Buku biasa ni orang tulis. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah apa yang Allah SWT sebutkan. Sebab tu dia menjadi satu kitab yang menjadi panduan sehingga ke akhirnya. Jadi daripada seorang sahabat, kita dengar hadis Nabi SAW, yang mana sahabat seorang namanya An Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni hebat. Dia ni kaya, hebat. Tapi dia sahabat Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT, bagaimana Allah sebutkan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat ini mereka redha dengan Allah, dan Allah redha pada mereka. Jadi sahabat ni telah meriwayatkan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Berbalik pada panduan kita tadi, Nabi kata terbaik di kalangan kamu adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya Al-Quran ni satu ilmu yang tinggi. Kalau kita dapat menguasai Al-Quran, insya-Allah akan jadi panduan bagi kita. Insya-Allah akan jadi satu penolong bagi kita. Bagaimana Nabi SAW menyambung selepas itu. Nabi kata, Iqra'il Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah Al-Quran, baca Al-Quran. Wahai umatku, baca Quran. Fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kerana pasti nanti akhirat dia akan jadi syafi'an, dia akan jadi syafaat, dia akan jadi pembantu kamu. Dia akan jadi pembantu kamu di akhirat nanti kepada orang-orang yang ashab, yang dekat dengan dia. Dekat dengan dia maknanya jadi kawan dia. Kita kawan tu kan, kalau rasa kawan rapat, tak jumpa rasa sedih je kan. Rasa teringat-ingat kawan kita, lama tak jumpa kawan. Bila jumpa tu macam mana kan? 10 tahun tak jumpa. Sekali jumpa tu, Allah sayang dia kawan. Seronok kita jumpa kawan kita. Bila tak jumpa rasa rindu kan. Rasa rindu sangat dengan kawan. Jadi dengan sahabat. Jadi Al-Quran macam itulah juga. Kalau sehari tak buka Quran, rasa rindu. Itu tandanya Allah SWT dah buka hati kita. Al-Quran ni saya cakap betul, dia adalah satu pembantu kita. Tak kiralah kita ni macam mana, tak kiralah kita ni kerja ke bagaimana, kita kena luang masa untuk Al-Quran. Tak kisahlah masa 5 minit, tak boleh 5 minit, bagilah masa 2 minit. Tak boleh pun buka lah Al-Quran tu, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tutup Al-Quran balik. Okeylah. Esok mudah-mudahan Allah tambah lagi semangat nak baca Quran. Sebab dia saja kita, harapan kita untuk dekat dengan Allah SWT. Nabi SAW beritahu di akhir zaman, kamu akan terpecah, wahai umatku, kamu akan terpecah kepada 73 golongan. Islam saja 73 golongan. Dan hanya satu golongan yang akan selamat. Satu golongan akan diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa golongan itu? Kita cek balik diri kita. Allahu Akbar. Tak ada jalan lain melainkan kita pegang dengan sekuat-kuatnya Al-Quran. Nabi SAW beritahu lagi, satu lagi perkara penting adalah as-sunnah. Nabi kata kalau kamu tak pegang, orang akhir zaman yang pegang sunnah aku,
Bagai orang memegang bara sehingga bara tu sejuk dengan tangan dia. Susah sangat. Susah nak pegang sunnah Rasulullah SAW. Buat sehari mungkin boleh. Subuh istiqamah. Jadi kalau kita mampu buat, insya-Allah kita termasuk dalam golongan ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dan Al-Quran ini adalah syafaat kepada orang yang selalu terkenang dengan dia, selalu bersama dia, selalu cuba memahaminya. Saya teringat satu kisah bila seorang ustaz. Sebelum ni ada satu kisah di Terengganu. Ada satu kubur ni dia berseri malam-malam. Kat kawasan kubur tu naik cahaya. Tak tahu datang dari mana. Bukan spotlight orang pasang, tapi ada cahaya. Jadi bila dia beritahu ada satu kubur ni datang cahaya dekat kubur tu. Jadi seorang ustaz ni dia datang ke sana. Kemudian dia rasa nak tahu sangat kenapa kubur ni bercahaya. Selalu kita dengar je kubur bercahaya kan. Tapi ni nampak. Kemudian dia cari orang kampung. Orang kampung kata adalah seorang haji tu. Dia tanya, ni guru agama ke? Bukan. Dia orang biasa je. Kerja berniaga saja. Kemudian ustaz ni pun pergi kepada satu rumah ni, jumpa dengan isteri ni. Bertanya dengan isterinya, yang ni kubur suami makcik ke? Dia kata ya, kubur suami. Suami dulu ni mengajar Quran ke ataupun orang guru agama ke sebagainya? Dia kata bukan, dia berniaga saja. Bahkan makcik dia kata dia ni tak tahu pun baca Quran. Allahu akbar. Tapi kubur dia bercahaya. Jadi ustaz tadi pun kata apa amalan dia? Apa amalan dia sehingga macam tu sekali Allah SWT tunjukkan. Jadi makcik ni pun beritahu, dia kata haji ni dia suka duduk, suami saya dia suka duduk kat penjuru rumah. Di penjuru rumah itu tiba ustaz tertengok ada satu rihal dan satu Quran dekat penjuru rumah, dah ada sejadah di situ. Kemudian bila dia pergi ke tempat tersebut, bila ustaz tu buka saja Quran, melekat kertas. Kertas Quran tu melekat. Jadi bila dia buka satu helai, Allah, melekat-lekat kertas Quran. Maknanya apa? Quran ni telah basah. Telah basah Quran. Macam mana boleh basah? Bila dia tanya dengan isteri, dan isteri dia kata sambil menangis, isteri dia kata, Allahu akbar, haji ni dia tidak tahu baca Quran, Ustaz. Langsung tak tahu baca Quran. Bahkan huruf dia kena-kena gitu je. Nak baca pun tak boleh. Jadi apa dia buat, pakcik? Dia duduk setiap malam. Lepas solat isyak, dia akan duduk depan Quran. Dia akan buka. Nah, bila dia buka Quran, dia akan tengok Quran sehelai. Pakcik ni beritahu. Kemudian bila tengok sehelai, dia akan bercakap. Setiap hari dia cakap. Dia kata, wahai Quran, wahai kalam Allah, aku mohon maaf kerana aku tak mampu nak baca kau. Aku tak boleh nak baca kau. Selama ni aku tidak pernah belajar pun nak baca kau masa aku muda. Dan sekarang ni Allah beri hidayah pada aku. Aku tak boleh nak baca. Aku tengok saja. Aku tengok saja kamu, wahai kalam Allah. Ini je yang mampu aku buat. Aku akan usaha untuk belajar Al-Quran. Aku akan usaha sambil dia menangis, tuan-tuan. Dan disebabkan itulah tangisan setiap malam itu membasahkan Al-Quran. Sehingga bila dia buka, melekat. Allahu akbar. Akhir Allah bagi hidayah pada orang-orang tersebut. Jadi kita yang tahu baca Quran, kita kena selalu membawa anak-anak kita, isteri kita, ajak baca Quran sekali. Nanti Ramadan dekat. Sekarang dah rejab, Allah, cepat dah. Macam saya baca hadis awal tadi, cepat sangat masa tu. Jadi kerana terlalu cepat, kita kena rancang dengan rapi. Kita bila kerja, kita ada perancangan setahun kerja, apa dia jadual dan sebagainya. Kena sampai deadline dan sebagainya. Macam tu juga hidup kita. Apa kata kita rancang, kita ada deadline kita. Khatam Quran bila, ataupun berapa banyak sunnah dah boleh buat tahun ni, berapa banyak isteri anak kita boleh ikut kita bersama-sama, berapa banyak kuliah kita boleh ikut. Alhamdulillah, sini buat kuliah, alhamdulillah. Ini salah satu cara kita nak mencucikan jiwa. Mudah-mudahan Allah SWT masuk kita dalam golongan ini. Baik. Jadi dunia yang penuh fitnah ini, Allah SWT telah memberitahu satu bisnes dalam Quran. Jadi pada tengah hari ni saya nak beritahu bisnes. Saya nak ajar bisnes yang mana Allah telah sebutkan dalam Quran. Allah SWT firman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min
عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita, Allah berfirman, wahai orang beriman. Allah kata pada kita, Allah sebut pada kita semua yang ada dalam surah ini. Allah SWT firman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak ke aku beritahu satu bisnes? Allah kata tijarah. Allah kata tijarah dalam Quran, bisnes, perniagaan. Tunjikum min azabin alim. Perniagaan ini bukan saja untung, sebab Allah tahu kita suka berniaga, kita suka keuntungan. Inilah fitrah. Sebab tu Allah gandakan pahala. Bila solat jemaah dia dapat 27 kali ganda, berbanding solat seorang. Allah suka menggandakan sebab Allah tahu kita suka gandaan. Baik. Apabila Allah SWT sebutkan, Allah nak aku beritahu satu perniagaan yang menguntungkan kamu, bukan saja menguntungkan kamu, tapi mengelakkan kamu daripada azab siksa Allah SWT. Jadi apa dia? Allah kata ada 3 dia. Ada 3 cara nak berniaga dengan aku. Allah kata ada bisnes yang boleh kita dapat keuntungan. Apa dia? Pertama, Allah SWT tu'minuna billahi wa rasulih. Allah kata berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini dia tuan-tuan. Pertama sekali kena settle yang tu dulu. Beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman pada Allah dan Rasul, ringkasnya adalah kita ikut semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sunnahnya, apa yang diajarnya, kita perlu buat, dan apa perintah Allah Subhanahu wa taala kita perlu selesaikan. Jadi Al-Quran ada segala-galanya. Pertama kena ikut yang tu dulu. Bila selesai solat kita insya-Allah jaga, maka insya-Allah Allah jaga rezeki kita. Bila kita ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, cara makan, cara Nabi berjalan, cara Nabi bermuamalah, Nabi suka tersenyum, Nabi seorang yang sabar, bahkan Nabi sangat baik dengan isterinya, dengan anak-anaknya, itu kita ikut. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayang pada Allah SWT, maka ikutlah aku. Itu Nabi SAW. Allah SWT Nabi sebut, ikutlah aku, yuhibbukumullah, kamu akan disayangi Allah SWT. Baik, itu pertama syarat nak berniaga dengan Allah SWT. Ini Allah SWT beritahu, wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata bersungguh-sungguh kamu di jalan Allah. Saya tanya tuan-tuan, kita pergi kerja hari-hari, adakah itu sabilillah? Adakah kerja kita pergi hari 8 hingga 5 petang itu sabilillah? Siapa boleh jawab? Ada? Ia adalah sabilillah. Kalau sekiranya kita faham dengan ayat ini, Allah SWT firmankan dan suruh kita baca setiap kali solat. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca kat mana? Doa iftitah. Allah ajar kita baca ayat. Apa dia? Allah SWT beritahu, inna salati, sabilillah ini pertama solat. Solatku. Kita solat dan tuan-tuan, kita kena ada wajjahtu wajhiya lilladzi. Kita ni bagi saksi ni masa solat ni. Kita kata aku menghadapkan mukaku padamu ya Allah. Bukan orang lain. Kadang-kadang kita menghadap ke tempat lain. Akal kita pergi tempat lain. Terbang akal kita. Padahal kita cakap wajjahtu wajhiya lilladzi. Aku menghadapkan diriku padamu. Inna salati. Jadi solat kita kena tahsin. Memang susah nak dapat khusyuk. Memang susah. Bahkan ada ulama ambil 40 tahun nak dapat khusyuk. Tapi kita boleh usaha. Kita ni golongan mujahadah. Kita kena usaha untuk capai khusyuk. Kemudian wa nusuki, dan ibadahku. Apa kita buat kerja ni tuan? Ini adalah ibadah apabila kita mulakan dengan niat lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala.
Jadi macam mana nak kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku hidup hari ini, aku menghela nafas, aku datang kerja hari-hari, ya Allah, tak lain tak bukan hanya untuk kamu. Jadi kita akan berfikir macam mana kerja kita nak bantu agama Allah. Sebab tu kerja adalah ibadah. Kerja yang kita buat hari-hari ni, kita makan masa 12 jam sehari kerja. Macam mana nak transform kerja tu jadi ibadah? Ramai orang terlupa. Terlupa nak mulakan dengan niat, terlupa nak bismillah masa kerja, terlupa nak fikir macam mana aku boleh manfaatkan kerja aku untuk agama. Jadi mari kita sama-sama tahsin, kita sama-sama kembalikan fikiran. Kita boleh fikir macam mana nak bantu agama. Kita boleh gunakan apa yang kita ada. Allah SWT firman, saya sambung tadi surah Saf, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu. Allah kata, ini perniagaan dia, kunci dia. Allah kata, berjihad pada jalan aku, berusaha pada jalan aku dengan hartamu. Ini bukan kita je buat. Kalau kita bersedekah, sahabat dulu, orang-orang yang diredai Allah masuk ke syurga, mereka habiskan semua harta mereka. Tapi kita tak adalah nak habis semua harta kan. Kita habis sekadar kita mampu untuk berikan untuk agama, kita berikan. Jadi apatah lagi benda-benda yang sudah confirm membantu agama. Misalnya kita ada masjid, kita ada sekolah-sekolah yang menghidupkan agama, mengajar tentang Al-Quran dan sebagainya. Jadi itulah Nabi SAW beritahu tadi, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Apatah lagi orang yang membantu, memberikan. Jadi kita bukan saja bantu di segitu, Allah SWT juga ajar kita untuk memberikan. Nabi SAW juga mengajar kita untuk memberikan anfusikum. Nabi kata bukan harta saja tetapi diri kamu. Jadi macam mana nak berniaga dengan Allah? Kamu berikan sedikit daripada diri kamu, rezeki yang Allah berikan, dan kamu juga memberikan diri kamu untuk agama. Macam mana nak memberikan diri untuk agama? Macam Alhamdulillah hari ini kita imarahkan surau masjid kita, kita solat jemaah. Ini adalah cara kita berjihad di jalan Allah, mujahadah di jalan Allah. Kita ni tak ada apa nak berbanding sahabat. Jauh kita dengan sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW bila naik Isra' Mi'raj, masuk ke dalam syurga, nampak satu mahligai sangat besar. Tanya pada Jibril, siapa punya mahligai ni? Teringin aku nak mahligai ni, Rasulullah kata. Dan Jibril AS kata, ini bukan kamu punya Rasulullah, ini adalah Sayyidina Abu Bakar punya. Pergi kedua pula, nampak lagi besar. Kemudian tanya, ini siapa punya? Aku teringin nak mahligai ni. Kemudian Rasulullah diberitahu oleh Jibril, ini bukan kamu punya Rasulullah, ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Allah, sahabat ni hebat nak. Hidup lagi, tapi dah ada mahligai di syurga. Jadi kita ni, kita mujahadah untuk dapat kasih sayang Allah SWT. Hidup ini hanya singkat. Jadi mari sama-sama kita memberikan sedikit sebanyak harta, sedikit sebanyak diri kita untuk agama. Bukan saja itu, kita juga perlu ada mujahadah untuk membawa anak isteri kita, membawa kawan-kawan kita. Sampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong dalam agama, dalam kebaikan. Buat langkah ni Allah suruh betul-betul agama. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah kata, semua orang rugi. Semua manusia rugi kecuali orang yang beriman dan orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan apa yang dia ada. Macam kita tahu hari ini sikit sebanyak, apa yang kita ada ilmu, kita sampaikan. Dan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampaikan benda yang hak, yang betul, dan pastilah Allah tahu benda itu akan beri efek pada kita. Jadi Allah kata wa tawassaw bis sabr. Sampaikan dengan sabar, sampaikan. Jadi kalau anak kita tak mau dengar, tak apa, hari ini sampaikan. Nabi Nuh alaihi salam, Allah beritahu anak dia tak mau ikut masuk dalam bahtera, sedangkan dia rasul. Jadi kita, anak kita, apatah lagi kita boleh usahakan untuk sama-sama mereka ni bawa dia ke arah Quran. Kerana pasti kejayaan Quran itu akan membawa kita semua, masuk anak-anak kita semua ke dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini
ada satu kisah bagaimana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan, macam mana kita nak buat ke anak-anak kita? Ni Rasulullah ajar. Ibnu Abbas ni seorang sahabat yang sangat hebat. Dia ni dapat ilmu yang khas, sahabat lain tak dapat. Apa dia ilmu ni? Ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni ilmu yang dapat memandang sesuatu dengan sudut mata hati. Dapat membaca Quran dan nampak dengan mata hati. Kita kadang kita baca tak nampak, tak rasa apa-apa. Tapi sahabat Ibnu Abbas ni dapat tafsirkan Quran dengan cara dia dan betul. Sebab apa? Satu ketika Abdullah bin Abbas, kalau kita baca tafsir banyak tafsir Ibnu Kathir, ada nama Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ni sangat hebat. Allah bagi kat dia. Sebab apa? Nabi SAW doakan khusus untuk dia. Nabi SAW satu hari bawa Ibnu Abbas ni muda lagi, kecil lagi. Mungkin lebih kurang umur 10 tahun gitu. Jadi Rasulullah SAW pegang Ibnu Abbas, kemudian doakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Ibnu Abbas ni adalah saudara Nabi SAW. Abbas ni adalah uncle Nabi SAW. Jadi Nabi doakan, doa tu makbul tuan. Makbul. Ibnu Abbas pandai Quran. Jadi sebab tu awal tadi saya baca, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah kami dalam agama, pandaikanlah kami dalam membaca Al-Quran dengan mata hati. Sebab dengan mata hati baru kita nampak lah. Kadang orang baca Quran biasa je, tapi kita baca dengan penghayatan, dengan menitis air mata. Itu yang kita mudah-mudahan Allah buka hati kita. Kadang kita baca biasa, kita buka tafsir, baca sedikit. Mudah-mudahan Allah lebih mendekatkan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita dan keluarga kita, insya-Allah. Jadi boleh sambung apa? Jadi nak tayang video. Ya? Tak sempat. Okey. Tak apalah. Baik, jadi sebelum kita akhirkan untuk tazkirah ini berkenaan Quran, sebelum itu mari sama-sama kita dengar ni satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dunia kita memang tak lama. Nabi SAW beritahu sahabat, baina as-sab'in. Nabi kata bila hari kiamat, so tak tahu bila, tapi Nabi kata antara 2 jari. Nabi kata ini bukan panjang, tuan. Kita tengok panjang antara 2 jari, pendek sangat. Bagaimana masa kita? Tapi kita tak tahu bila. Mungkin esok, mungkin kita lagi. Wallahu taala alam, mungkin wallahu alam. Bila kita pun tak tahu, Rasulullah pun tak tahu. Tapi apa yang Allah SWT firman dalam Quran, Allah bagi satu persediaan. Allah bagi satu persediaan dalam Al-Quran. Allah bagi kita bagaimana gambaran hari kiamat. Perkara sam'iyat ni tuan-tuan, kalau tak ada yakin memang kita tak percaya. Perkara sam'iyat, contoh hari kiamat, siapa nak percaya kalau tak ada keyakinan? Tak ada iman memang takkan percaya. Tapi Allah SWT beritahu dalam Quran. Misalnya kita baca surah Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Allah kata hari kiamat satu nama dia adalah Al-Qari'ah. Jadi masa singkat ni kita nak kenal hari kiamat ni sebelum terlambat. Jadi Al-Qari'ah ni Allah kata yawma yakunun nasu kal-farash. Allah kata gambarannya macam mana? Allah bagi satu gambaran pada kita. Allah kata hari ini manusia akan terbang macam kelekatu. Allahu Akbar. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Allah kata dan bukit-bukit akan terbang macam kapas. Kamu ambil kapas, terbangkan kapas tu. Macam itulah bukit terbang. Manusia terbang macam kelekatu. Tengok lepas hujan. Kat rumah kita ada kelekatu terbang. Macam itulah bukit. Allah Akbar. Jadi hari kiamat ni kalau kita ingat, memang kita akan sentiasa ingat. Memang kita akan beringat apa kita buat. Sebab Allah SWT firman dalam Quran, di akhir nanti akan ada satu golongan berkumpul jumpa Allah SWT. Kemudian mereka ni akan berkata kepada Allah SWT, mereka tak jumpa Allah, tapi mereka akan berkata,
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dekat ke cakap pada Allah SWT, ya Allah, Rabbana absarna, ya Allah kami dah nampak ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar ya Allah. Kami dah nampak mahsyar kamu ya Allah. Kami dah nampak kiamat kamu yang dahsyat. Kami dibangkitkan balik. Kemudian dia kata, sami'na farji'na, ya Allah pulangkanlah kami. Boleh nak pulang tapi dah terlambat. Kita pun dah terlepas. Tak boleh dah nak patah balik. Jadi na'mal salihan inna muqinun. Kami nak buat amal soleh ya Allah. Kami nak buat amal yang terbaik ya Allah. Inna muqinun, semuanya kami telah pun yakin. Tapi dah terlambat. Sebab tu persediaan penting. Persediaan dengan Quran, persediaan dengan sunnah kita boleh buat, memperbaiki diri. Allah SWT firman, ya ayyuhallazina amanu aminu. Allah kata, wahai orang beriman, berimanlah kamu. Kenapa dua kali pula? Betul, ya ayyuhallazina kafaru aminu. Wahai orang kafir, wahai orang tidak beriman, berimanlah kamu. Tapi ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Maknanya Allah nak kita sentiasa memperbaiki diri. Sentiasa memperbaiki diri. Hari ini lebih baik dari semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Lebih baik dari segi apa? Dari segi kerja kita buat yang terbaik. Rasulullah kata kalau esok kiamat, hari ini kalau boleh tanam pokok, tanam pokok. Maknanya hari ini kita kerja, kalau esok kiamat kita buat amalan kita seperti biasa. Yang penting kita tahu amal itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih banyak kita berikan untuk Allah. Lebih banyaklah Allah SWT akan sediakan kita di akhirat nanti. Dan Al-Quran ini Allah SWT beritahu, Nabi SAW bersabda, minta maaf, Iqra'il Quran, Iqra'il Quran fa innahu ya'til yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini hadis tadi Nabi kata baca Quran jadi syafaat kepada kamu. Dan Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala firman di akhirat nanti. Akhirat ni ada salah satu nama dia Yamun Nadam, hari penyesalan. Orang semua akan menyesal. Sebab tu ada satu surah nama surah Jathiyah. Jathiyah ni apa kan? Jathiyah ni maksudnya orang melutut. Melutut sebab apa? Menyesal sangat. Menyesal bila terima buku amalan. Tak sangka buku amalan ni macam ni. Tarikh ini, waktu ini, kalau tekan tu keluar video. Apa kita buat? Allahu Akbar. Hebat Allah SWT ni teknologi lebih tinggi daripada kita. Jadi yang mundadah hari itu semua orang akan menyesal. Termasuk orang beriman akan menyesal. Sebab apa? Allah SWT firman di akhirat nanti, Allah kata Iqra' wartaqi. Wahai orang-orang beriman ini, Iqra', bacalah dan naik. Allah kata naik ke mana? Jadi sambung, warattil kama kunta turattal fid dunya. Dan bacalah sebagaimana kamu baca di atas dunia. Baca apa kan? Kalau baca buku lain tak dapat. Baca Quran saja yang dapat. Jadi Allah kata Iqra' wartaqi, baca Quran dan naiklah kamu. Lagi tuan-tuan, kalau kita banyak baca Quran, lagi tinggi syurga kita naik. Sebab tu orang-orang yang kurang baca Quran, syurga dia naik Allah sikit saja. Jadi dia akan menyesal, oh kawan kita naik lagi tinggi. Rupanya ada tinggi lagi syurga. Syurga Firdaus naik tinggi sekali. Jadi lebih banyak baca Quran akan membantu kita di akhirat nanti. Bukan saja untuk diri kita, mudah-mudahan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah beri syafaat kepada kita insya-Allah. Jadi untuk akhirnya juga di akhirat nanti Allah Subhanahu Taala akan timbang semua amalan kita. Allah Subhanahu Taala akan timbang segala apa yang kita buat. Dan Nabi SAW beritahu, sebelum kita hembuskan nafas yang terakhir, Nabi telah beri kita satu persediaan. Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Nabi kata bila mati seorang anak Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Semua amalan dia terputus daripada dia. Kereta besar terputus, tak bawa. Rumah besar terputus, tak bawa. Anak isteri semua tinggal. Jadi semua akan terputus daripada dia. Illa min thalath, kecuali 3. Apa dia 3 ni? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah kamu. Mana putus tak ada orang dah temai kita dalam alam barzakh, dalam kubur. Duduk kita seorang-seorang.
Kalau kita bagus, kita alhamdulillah, maka terang kubur kita, maka jadi dia satu taman daripada taman syurga. Riyad min riyadul jannah. Tapi kalau tak bagus, jadi satu lubang daripada lubang neraka. Jadi Allah kata sedekah jariyah, beramal, sedekah jariyah. Berilah sedekah jariyah. Rasulullah suruh kita beri sedekah jariyah. Bagi apa yang kita ada, kita bagi. Saya jumpa tuan-tuan dekat Yaman.